Ini bab tentang kehendak dan kemahuan Allah. Dan firman Allah, engkau, yang ini ditujukan kepada Allah, tu'til mulka man tasha, memberikan kerajaan kepada sesiapa yang engkau mahu. Wa ma tasha'una, dan tidaklah mereka menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan jangan sekali-kali kamu katakan untuk sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukannya besok, melainkan jika dikehendaki Allah. Ini ayat lain-lain berlaku. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah juga yang dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia mahu. Sa'id bin Musayyab berkata, diambilnya daripada ayahnya, nazalat, ayat ini turun berkenaan dengan Abi Talib. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu, Dia tidak mahu kepayahan kepadamu, untuk kamu ataupun kepadamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, kamu hendaklah bersungguh-sungguh dalam doa kamu itu. Dan jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berkata, jika engkau mahu maka engkau berikanlah, kerana sesungguhnya Allah itu tidak ada sesiapa pun yang memaksanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, beliau menceritakan kepada anaknya Husain bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi kepadanya pada waktu malam, kepadanya dengan Fatimah, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam. Faqala lahum, ataupun taraqa, itu mana ketuk pintu pada waktu malam. Pada suatu malam Nabi ketuk pintu rumah dia lah. Faqala lahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ala tusallun, tak nak sembahyang kah? Qala Ali, Ali menjawab, faqultu, saya pun katalah, ini dia cerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya nyawa-nyawa kita ni berada di tangan Allah. Kalau Dia menghendaki menyedarkan kita, maka disedarkannya kita. Nabi SAW pun terus pergi apabila aku berkata begitu kepadanya, dan baginda tidak menjawab apa-apa kepadaku. Kemudian aku mendengar ketika Nabi SAW sudah berpaling pergi, sambil memukul pahanya, Nabi SAW membaca ayat ini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu adalah kejadian yang paling suka bertengkar, paling suka bahas, paling suka menjawab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang mukmin seperti pokok ataupun anak pokok yang yafi waraquh, yang mana daun-daunnya itu condong ke sana sini apabila terkena angin. Tukaffi'uha, angin akan mencondongkannya ke sana sini. Apabila angin tenang, tidak bertiup, i'tadalat, pokok itu pun tegaklah. Demikianlah orang mukmin, ia boleh condong ke sana ke sini kerana ujian, maksudnya, tetapi tidak patah, tak patah. Dan perbandingan orang kafir seperti pokok arzah, sama yang keras, mu'tadilah yang tegak, hatta yaqsimah Allah insya'a, sehingga Allah merebahkannya apabila Dia menghendakinya. Tahu-tahu matilah, begitu. Mana kadang-kadang segar gitu. Tak ada apa-apa, tak ada ujian, tak ada apa-apa. Dengan sanadnya
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas mimbar. Baginda berkata, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam, ataupun fiman salafa qablakum, sesungguhnya masa kamu berbanding dengan masa umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu ialah seperti antara sembahyang asar dan terbenamnya matahari. Ahli Taurat diberikan Taurat, maka mereka beramal dengannya sehinggalah siang hari, tengah hari. Kemudian mereka penat, akhirnya mereka diberikan satu-satu qirat, yakni tiap-tiap seorang itu satu-satu qirat. Kemudian diberikan kepada ahli Injil, mereka juga beramal dengannya sehingga kepada sembahyang asar. Kemudian mereka penat, akhirnya mereka diberikan satu-satu qirat. Kemudian diberikan kepada kamu Al-Quran, kamu mengamalkannya sehingga terbenam matahari. Akhirnya kamu diberikan dua qirat. Ahli Taurat, orang-orang yang mengamalkan Taurat itu berkata, Tuhan kami, Tuhan, kata dia, mereka ini kurang lagi amalannya, yakni daripada kami, tapi ganjarannya lebih banyak. Yakni macam mana? Qala, Allah menjawab, adakah aku menzalimi apa-apa terhadap ganjaran kamu itu? Adakah aku telah menzalimi, mengurangi sedikitkah daripada ganjaran yang telah diberikan kepada kamu itu? Mereka menjawab, tidak. Qala, Allah menjawab kepada mereka, fadzalika fadli, itulah kelebihan, kurniaanku, aku berikannya kepada sesiapa yang aku mahu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, aku telah berbay'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu kumpulan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berbay'ah dengan kamu dengan perjanjian bahawa kamu tidak akan menyekutukan apa-apa dengan Allah, dan kamu tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anak kamu, tidak akan melakukan dusta yang kamu ada-adakan secara nyata. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan kamu tidak menderhakaiku dalam perkara yang ma'ruf. Sesiapa daripada kamu menyempurnakan perjanjian ini, maka pahalanya dijamin Allah. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana perjanjian itu, lalu dia dihukum di dalam dunia ini, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya dan penyucinya. Dan sesiapa yang Allah menutupinya, yakni kejahatan ataupun maksiatnya, maka keadaannya terpulang kepada Allah. Jika dia mahu menyeksanya, dia akan menyeksanya, dan jika dia mahu mengampuninya, diampuninya orang itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabiullah Sulaiman mempunyai 60 orang isteri. Satu kali itu dia berkata, pada malam ini aku pasti akan pergi menemui isteri-isteriku, biar tiap-tiap orang perempuan itu mengandung, dan kemudiannya melahirkan farisan yuqatilu fi sabilillah, anak yang mahir berkuda untuk berjuang di jalan Allah. Fatafa ala nisaihi, dia pun pergilah menemui isteri-isterinya, tetapi tidak ada yang melahirkan anak di antara mereka itu kecuali seorang perempuan sahaja, seorang isteri sahaja.
itu pun dia melahirkan separuh anak, yakni tidak sempurna. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah Sulaiman istathna, yakni mengatakan insya-Allah, itu makna istathna, la hamalat kullu imra'atin minhunna, nescaya setiap isterinya itu akan mengandung dan melahirkan pahlawan yang pandai berkuda untuk berjuang di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang A'rabi untuk menziarahinya yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, la ba'sa alaik, tidak mengapa, tahur insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah sakit ini akan menyucikan engkau. Qala, Ibnu Abbas berkata, A'rabi itu berkata, tahur, kata dia, menyucikan, bahkan ini demam yang menggelegak ni terhadap ataupun pada seorang syekh, seorang yang sudah sangat tua, untuk membawanya ziarah kubur, untuk membawanya pergi ziarah kubur. Nabi SAW pun kata, iyalah kalau begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Qatadah, ketika para sahabat tertidur sehingga tertinggal sembahyang, yakni dalam waktunya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengambil ruh kamu bila Dia kehendaki, Dia mengembalikannya bila Dia kehendaki, dan Dia mengembalikannya bila Dia kehendaki. Mereka pun menyempurnakan hajat masing-masing dan berwuduk selepas itu sehingga naik matahari, wa biyaddat, dan cerah, bukan kuning lagi, sehingga putih cahaya matahari. Pada ketika itu barulah Nabi SAW bersembahyang, bangkit bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ada seorang Islam istabbah, yakni bermaki-makian, bermaki-makian terhadap satu sama lain dengan seorang Yahudi. Orang Islam itu pun berkata, demi Tuhan yang telah memilih Muhammad melebihi sekalian alam, dalam sumpah yang dia gunakan, yang dia buat, yang dia sumpah. Si Yahudi itu pula berkata, demi Tuhan yang telah memilih Musa melebihi sekalian alam. Maka orang Muslim itu pun mengangkat tangannya pada ketika Yahudi itu kata begitu, lalu ditamparnya Yahudi itu. Orang Yahudi itu pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah, dan dia ceritakan apa yang berlaku di antaranya dengan orang Islam itu. Pada ketika itulah Nabi SAW bersabda, jangan kamu istimewakan aku daripada Musa. Kerana manusia pengsan ataupun tak sedarkan diri, yakni pada ketika kiamat nanti, akulah orang yang mula-mula sedar. Ketika aku sedar, aku dapati rupa-rupanya Musa sedang teguh pegang di satu penjuru arash. Aku tidak tahulah, adakah dia termasuk di antara orang yang pengsan juga, kemudian dia sedar sebelumku, atau termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW
bersabda, Madinah ini akan didatangi oleh Dajjal, tetapi dia akan mendapati para malaikat mengawalnya. Kerana itu dia tidak dapat menghampirinya. Dajjal tidak akan dapat menghampirinya. Begitu juga Ta'un, insya-Allah. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai doa, dan aku mahu insya-Allah menyimpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku nampak aku berada dekat satu telaga. Aku pun mengeluarkan air sebanyak yang dikehendaki Allah. Aku keluarkan yang daripada telaga itu. Kemudian timba itu diambil oleh Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar. Dia pun mengeluarkan satu atau dua timba, dan pada cebakannya itu terdapat kelemahan. Wallahu yaghfirullah, semoga Allah mengampuninya. Kemudian timba itu diambil oleh Umar. Timba itu bertukar menjadi timba yang besar. Falam ara abqariyan, tidak pernah kulihat seorang yang perkasa, yafri fariyahu, yang mengeluarkan air, yang melakukan pekerjaannya mengeluarkan air itu, hatta daraba an-nas hawlahu bi'atan, sehingga orang ramai meletakkan unta-untanya di sekeliling kawasan, di sekeliling tempat itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh as-sa'il, peminta, wa rubbama qal, kadang-kadang perawi ini berkata apabila ja'ahu, bukan atahu, tetapi ja'ahu, maksudnya sama saja, sa'il ataupun sahibul hajah, orang yang ada hajat. Nabi SAW berkata, isfa'u, kamu bagilah pertolongan, fal tu'jaru, biar kamu diberikan pahala, biar kamu mendapat pahala, dan biar Allah menyempurnakan atas lidah Rasulnya apa yang dikehendakinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, janganlah seseorang daripada kamu berkata, ya Allah, ampunilah daku jika engkau mahu, kasihanilah aku jika engkau mahu, berilah rezeki kepadaku jika engkau mahu, tetapi hendaklah dia bersungguh dalam permintaannya. Biar Allah melakukan apa yang dikehendakinya, kerana tidak ada orang yang dapat memaksa Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau pernah berbincang-bincang dengan Hur bin Qais berkenaan dengan orang yang terlibat dalam peristiwa Nabi Musa pergi berjumpa dengannya itu. Adakah dia itu Khadir? Dalam keadaan dia tengah berbincang itu, tiba-tiba Ubay bin Ka'ab lalu. Mereka berdua pun memanggil Ibnu Abbas pun memanggil Ubay itu. Dia pun kata, aku dengan sahabatku ini sedang berbincang ataupun sedang bertengkar berkenaan dengan sahib Musa, yang Musa minta dengan Allah untuk pergi bertemu dengannya itu. Adakah engkau ada dengar Rasulullah menyebut apa-apa tentangnya? Ubay berkata, ya, ada. Sesungguhnya aku
telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya. Baginda bersabda, ketika Musa berada dalam sekumpulan Bani Israel, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepadanya. Dia bertanya, adakah engkau tahu ada sesiapa yang lebih alim daripada engkau? Musa menjawab, tidak ada. Ketika itu juga diberikan wahyu kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir. Teruslah Musa bertanya jalan kepada Allah untuk pergi bertemu dengannya. Allah pun menjadikan ikan sebagai tanda kepadanya, dan dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan itu, maka kembalilah, kerana engkau akan bertemu dengannya. Musa mengikut kesan ikan itu yang pergi ke dalam laut. Qala fata Musa li Musa, anak buah Musa berkata kepada Musa, ara'aita id awayna ila as-sakhrah, bukankah ketika kita berhenti dekat batu besar itu, aku sebenarnya telah terlupa ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan. Syaitanlah yang membuatkan aku terlupa untuk menyebutnya ataupun mengingatinya. Qala Musa, Musa berkata, itulah yang kita cari, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak mereka yang lepas. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu, dan seterusnya berlakulah kisah yang berlakulah peristiwa di antara mereka berdua seperti yang disebutkan, dikisahkan oleh Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, besok insyaallah kita akan singgah di Khayfi Bani Kinanah, di mana dulu orang-orang kafir saling bersumpah untuk tegak di atas kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan muhassab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengepung penduduk Taif, tetapi tidak dapat menguasai Taif itu. Jadi tidak dapat menundukkan mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kita akan kembali insya-Allah. Tetapi orang-orang Islam berkata, kita akan kembali dalam keadaan Taif ini belum ditakluk, belum dikuasai. Nabi SAW pun kata, kalau begitu pergilah berperang. Mereka pun pergi perang. Lepas itu mereka mendapat banyak luka-luka juga. Mereka mendapat luka-luka. Kemudiannya Nabi SAW berkata, besok insya-Allah kita akan pulang. Faka'anna dzalika a'jabahum, seolah-olahnya kata-kata Nabi itu menyukakan mereka. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ni panjang ni semua ni. Yang kita baca dan terjemah sini adalah satu tajuk baru yang sebenarnya Imam Bukhari bubuh celah. Sebelum ni kan, selama mana dah duk cerita pasal kalam Allah, pasal kalamullah. Dia break situ. Dia break. Dia bagi hak ni, bab ni. Lepas pada tu sampai kita berhenti baca saat ni, seterusnya beberapa bab lagi banyak cerita pasal kalam pula. Cerita pasal kalam pula. Itu cara dia, cara Bukhari. Jadi hak malam ni nya, bab ni iaitu berkenaan dengan masyiyah ataupun masyiah
dan iradah. Kehendak dan kemahuan Allah. Yani kehendak dan kemahuan ini adalah salah satu sifat Tuhan, salah satu sifat Allah yang wajib dipercayai, yang mesti diimani, yaitu Allah mempunyai sifat kehendak. Dia ada kemahuan, ada kehendak. Itu maksudnya. Dan sifat-sifat ini sebenarnya dua ni disebut dua ni mengikut kebanyakan ulama kita ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan hak tula je. Masyiah dengan iradah ni hak tula je. Walaupun setengah-setengah golongan lain dia ada kata lagu lain, tak apalah hak tu. Ini dalam hasyiah tepi ni pun dia ada sebut juga. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah hak tula je. Masyiah dan iradah adalah hak tula. Dan sifat-sifat ini serupa sifat kalam juga, serupa sifat-sifat lain juga, menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Menunjukkan kesempurnaan Allah tu. Dan kalau tidak ada sifat ni, adalah kurang. Kalau pada manusia pun tak ada sifat ni, ataupun kurang, tak penuh sifat ni, kurang, tak sempurna. Kalau manusia, kalau hak tak ada kehendak, tak ada kemahuan, lagilah banyak kejadian Tuhan ni kita tengok hak makhluk dia saja tu pun ada kehendak juga, ada kemahuan juga, tetapi kemahuan dan kehendak yang tidak sempurna, yang tidak penuh. Artinya ada hak kita nak, tak boleh, kira lah mana pun tak boleh, mati gitu, tak tercapai apa yang dikehendaki. Itu maksudnya. Kalau nak kira nak, banyaklah hak naknya, masing-masing ada lah kehendak tu. Tapi tidak semua manusia boleh. Hak mana hak boleh tu pun, kalau dipikir-fikir hakikatnya, walaupun dengan kehendak dia, kehendak Allah juga tu, kehendak Allah juga. Kalau tidak, tak boleh. Sebab kita kata pandai, bijaksana, dia jadi bijaksana. Bila dia bijaksana, dia ada kehendak nak buat ni, nampaklah nak buat tu nak ni. Siapa dia bui bijaksana? Kalau tidak dengan kehendak Allah, bui dia tu tak ada, tak akan apa. Misalnya, dan begitulah juga lain-lain. Itu kehendak. Kalau kita kata apa ni Allah SWT, hak makhluk dia ni kita tengok, kalau tak ada sifat ni, supaya tak ada sifat kalam, supaya tak ada sifat mendengar, melihat dan sebagainya, kurang. Kita tengok manusia ada banyak kehendak. Hak tu paling sempurna sekali dalam kejadian Tuhan. Hak ada kehendak nak ni, hak tu hak paling lebih sekali. Makanan saja berapa macam, nak ni. Binatang ada juga kehendak dia, tapi kehendak dia tidak banyak. Tak banyak. Lagu tu je lah, nak buat sarai dia, lagu tu je lah. Berapa ribu tahun pun tak ada dah berkembang, tak ada maju dah setara tu. Kalau nak makan pun makan rumput tu je lah. Kalau lembu ada juga nak, tapi nak sekat tu aku kan. Pokok kayu kita tengok, duduk senyap situ, hidup juga cara dia. Tapi tak ada, tak boleh nak pergi sana. Lembu boleh pergi, binatang-binatang lain boleh, pokok tak boleh. Batu ke gapo ke, orang panggil jamadat itu, mana kalau selagi tidak digolek, tidak dialih, tak beralih sendiri, tak ada kehendak, lagilah kurang. Kalau dari segi logik pun kita kata, ni jadi gini, mesti ada yang menghendakinya. Siapa yang menghendakinya? Situlah benar, Allah menghendakinya. Allah menghendakinya.
Kalau kita masuk dalam satu bilik, dalam satu rumah yang besar, dalam tu sini letak kipas, sini kipas lagu ni, sini goni, sini goni. Lepas tu kita masuk tengok, lagu ni mesti ada kehendak sesiapa. Kita kata tidak jadi sendiri. Walaupun kita kata kita manusia ni, kita tidak atur sendiri. Dia suruh orang lain, dia nak lagu tu, dia nak lah. Ada kehendak. Dia tidak berlaku sendiri. Hak lagu ni lah hak dalam ilmu usuluddin, ilmu kalam, duduk bincang, nak tarik orang, nak suruh faham Tuhan tu, lagu tu lah. Jadi alam semesta ni boleh besar lagi daripada sebuah rumah. Takkan berlakunya begini dengan tetap molek, jalan molek ni, berlaku dengan sendiri, tak ada kehendak siapa-siapa. Kalau tanya kita, paling hebat sekali ada kehendak, kita kah? Yang nak matahari tu naik ke timur gitu, yang nak goni jadi gini, nak gini, tak ada siapa dia kata, tak ada siapa dia ngaku, tak ada. Lepas tu siapa? Di situlah Allah. Kehendak dia tu sempurna. Kehendak dia tu sempurna ni lagu mana? Kehendak kita ni kadang-kadang kita tak telitah. Apabila berlaku, baru nak. Adakah Tuhan tu nak dia lagu tu? Tak. Sebab apa? Sebab sifat ini adalah sifat zat dia. Sifat zat dia, bukan sifat fi'il. Sifat zat dia. Jadi sifat zat lagu mana? Sama dengan sekali dengan zat dia lah. Kehendak dia tu ada dah. Cuma kehendak dia kita ni nak jadi zaman lon ni, duduk sini, anak orang ni. Hak tu kehendak dia. Nyata kehendak dia tu zaman ni. Tak terlepas daripada kehendak dia. Kalau dia nak lagu tu lah. Walaupun kita serupa dengan orang dulu 1000 tahun juga, 1000 tahun, 2000 tahun dulu, tapi tak lahir pada masa tu, pada masa ni. Kehendak dia tu baru dia nak ni. Setelah kita jadi ni, sebab kita nak, kita pergi beli katil, buat klik, pada masa tu nak gitu. Tak, dulu lagi dia ada selalu dah kehendak dia lekat, cukup. Tak ada mari hak ni dulu, mari orang royak baru nak tunjuk kempen goni baru nak. Tak ada. Kalau kita makhluk gitu kan. Allah SWT tidak gitu. Mana sempurna dah hak dia nak tu, cukup berlaku. Cukup berlaku. Hak molek, hak tak molek, semua ni dalam alam semesta dia ni, hak dia nak berlaku. Itu makna masyiah dan iradah. Itu makna kehendak Allah. Makna kehendak dia, kita tengok kemahuan dia tu banyak orang kita tak terfikir. Hebatlah, mana hebat, menunjukkan kesempurnaan dia. Kalau manusia kita kata nak banding dengan kejadian lain, hebat dah. Sebab apa? Ada kehendak banyak. Kecek dia tu, kecek dia tu boleh orang menangis. Bahasa dia tu, kalam dia, manusia kita kata. Kecek dia tu boleh orang naik semangat, tak takut mati. Itu manusia. Tapi setakat tu je lah. Kehendak kita sikit je, itu paling sempurna lah tu. Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak dia semua kita tengok ni lah. Segala-gala yang berlaku ni adalah dengan kehendak dia. Dan banyak lagi yang kita tak terfikir. Kalau 1000 tahun akan datang, 2000 tahun akan datang, kalau dunia ni masih ada, apa dia nak jadi? Kita sudah mati dah. Apa kehendak Allah untuk pada masa tu? Tak boleh nak bayar. Sebenarnya ni lah kehendak dia, nak ada goni, nak tubik idea goni, pendapat goni, kajian goni. Kehendak dia, hakikatnya kehendak dia. Tu maknanya sempurna benar Allah Subhanahu Wa Taala itu, dengan sebab adanya sifat ni. Kalau tak ada sifat ni, kurang dia. Di kalangan manusia ada banyak kehendak, tu dia ada beza-beza pula. Orang ni kalau kehendak besar, kau hebat. Kalau tak ada kehendak lah, so tak ada cita-cita, tak ada maksud, tak ada tujuan, tak ada kehendak, berat tu lagu tu. Kurang. Orang-orang yang mana ada kelebihan dalam dunia ni, yang hebat-hebat, dia kehendak dia tu kuat.
Sifat kehendak dia, kemahuan dia tu tinggi. Kerana kemahuan dia tu tinggi, maka dia telah mencapai apa yang telah dicapainya. Beza pula antara sesama manusia. Nak wayaknya kehendak ni menentukan kesempurnaan. Kalau tak ada hak ni langsung, kuranglah Allah SWT tu. Kuranglah ke mana nak jadi Tuhan. Itu dari segi logik. Semua tu kita sebut tadi logik. Kemudian Imam Bukhari dia raih. Buktinya kata Tuhan yang ada kehendak Quran. Bukan kita guna akal kita saya. Kalau kita guna akal pun memang lagu tu. Nampak lagu tu sebab kita sebut tadi lah, dari segi logiknya. Tapi kalau kita perhati kepada firman Allah, memang tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kerajaan kepada sesiapa yang engkau mahu. Mana? Sesiapa yang engkau mahu. Mana pada hakikatnya kerajaan dalam dunia ni mana-mana berlaku dah ni, tegak dah dulu, akan datang sekarang ni dengan kehendak Allah. Allah SWT yang bui kepada orang kafir, kau orang Islam, kau gapo, kau dia bui. Tidak kamu kehendaki, melainkan Allah menghendakinya. Hak kita nak, kamu gapo? Allah nak. Lebih dulu dia nak lah. Cumanya nak lah ke mana? Ada kalanya orang nak zina, orang nak bunuh orang, orang nak buat khianat orang. Jadi Tuhan nak juga. Tuhan nak dulu lah. Dah tu kita di sini dia sebut sikit, di tepi ni dia sebut sikit. Dia kena bincang suku tu. Dia panjang. Dia ada dua tarik, Asy'ariyah. Kalau ahli sunnah ni Asy'ariyah dan ahlul hadis. Lagu mana cara pendekatan dia tu dalam menyelesaikan masalah kehendak Tuhan. Kehendak tu lagu mana? Hak ni kita nak sepitak lalu dululah, tengok gitu. Jadi semua ni sebut ya sya Allah, Allah kehendaki. Kamu tidak dapat beri petunjuk pada sesiapa yang kamu kasihi. Allah yang dapat beri petunjuk kepada sesiapa yang dia mahu. Jadi semua sebut mahu belakang. Yuridullah, ada juga dengan lafaz yuridu, ada dengan lafaz yasha. Jadi kalau yasha ataupun sya'a, semua itu adalah daripada masyiah. Masyiah, yakni masdarnya masyiah. Yuridullahu bikumul yusra. Maknanya Imam Bukhari nak ayat dalam Quran ada sifat Tuhan itu digambarkan dengan lafaz ini, lafaz ini. Sebab itu dia buat dalam tajuk tu masyiah dan iradah. Yang ini kedua-duanya ada di dalam Quran. Allah mahukan kesenangan untuk kamu. Allah nak senang untuk kamu. Allah nak senang. Dia tidak nak payah untuk kamu. Tidak. Jadi Tuhan nak gitu. Jadi Tuhan nak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang ambil jalan yang payah. Tuhan nak mudah untuk kita. Dia ambil macam hak payah. Jadi benar kehendak siapa? Sekali tengok. Tuhan nak mudah. Dia tak siap payah. Kadang-kadang kita ambil hak payah. Benar siapa? Dari satu segi. Kalau kita tengok macam benar manusia, dia pilih hak tu. Allah SWT nak kesenangan untuk kamu, tapi dia tidak pilih kesenangan. Dia ambil hak susah. Lagu mana benda-benda gini ni, hak ni dia kena bincang suku. Kena bincang suku. InsyaAllah lah. Kalau malam ni tak ada dah malam ni, minggu depan ke insyaAllah, kalau tak ada apa-apa kita akan bincang waktu khusus. Baru faham molek ni pembahagian ni. Kalau tidak payah. Payah juga ni. Tak apalah. Imam Bukhari nak ayatnya dalam tarjamatil bab dia ni, tajuk dia nya iaitu perkataan masyiah, iradah sebagai sifat Tuhan ada dalam Quran, ada hak tu pun ada, hak ni pun ada. Hak tu dia ada ya. Jadi bila hak ni dia sebut ni sebagai sifat Tuhan ada dalam Quran, maka menjadi akidah kepada kita. Menjadi akidah kepada kita. Hak ni orang panggil dalil naqli. Dalil naqli.
Hak kita duk sebut-sebut tadi tu dalil akli. Dalil akli. Dari segi logiknya. Lepas tu Imam Bukhari ni banyak-banyak ni lebih kurang tu ya. Lebih kurang tu. Lepas tu dia kata, kalau kamu minta apa-apa dengan Allah, minta biar semati, minta biar sungguh. Jangan sekali-kali kata kalau munnak. Maknanya kalau munnak tu memang kira-kiranya orang yang kata gitu dia fahadah lah, dia orang Islam lah, dia tahulah Tuhan tu ada kehendak. Memang Tuhan tu ada kehendak, tapi tak boleh dari segi adab doa. Kalau kita minta, kalau Tuhan tidak nak, tak dapat juga. Tak dapat, tapi tak boleh kita kata lagu tu. Kalau kamu nak, tak boleh kata lagu tu. Kalau kamu nak, builah kat aku. Jangan kata lagu tu. Kerana Allah tu tidak ada sesiapa yang memaksanya. Jadi tidak ada sesiapa yang memaksanya. Sebab dia tulis ni dalam kitab kita ni, dia ada tulis kecil bawah tu. Dia kata li'anna at-ta'liq yuhimu imkana i'ta'ihi ala ghairi al-masyi'ah. Dia tulis walaysa ba'da al-masyi'ah illa al-ikrah wallahu la mukriha lahu. Itu kesimpulannya. Jadi apa akhir dia kata kerana Allah itu tidak ada sesiapa pun yang memaksanya. Sebabnya gini, kalau kita gantung gitu, kalau mun nak, ya Allah builahkanlah kat aku dengan ni kalau mun nak. Maknanya kalau kita gantung gitu, seseolahnya memberi arti dia boleh jadi bui dalam keadaan dia tidak nak. Itu dia. Kalau kamu nak, mana boleh jadi apa lagu tu. Sebab apa-apa yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Bermakna ada kemungkinan dia memberi dengan tidak kehendak dia. Dengan tidak kehendak dia. Jadi bila tidak ada kehendak, gapo dia lagi hak selepas tu. Macam paksa Pasal dia yang paksa dia. Yang boleh paksa dia tak ada. Jadi dengan sebab itu tidak sesuai digunakan perkataan itu. Hak naknya di sini, orang itu sudah terima. Kita orang Islam ni sudah terima memang Allah SWT ada kehendak. Nabi SAW bukan nak menafikan Tuhan tu ada sifat kehendak di sini. Cumanya dalam doa tu gantung gini, tak boleh. Dari segi adab doa, dari segi Tuhan tu memang menghendaki segala sesuatu waktu tu memanglah waktu tu. Lepas pada tu ni hak Sayyidina Ali kata ni, dia pergi. Maksud kita sebenarnya banyak kali dah jumpa hadis ni. Nyawa kita ni di tangan Allah. Bila dia nak menyedarkan kita, dia akan menyedarkan kita. Jadi kalau dia tidak menyedarkan kita, tak sedarlah. Jadi saat ini pun tak sedarlah. Jadi sehingga Rasulullah ketuk barulah sedar. Kira-kiranya dia nak bangun juga sendiri, tapi tak sedar, gitulah. Tapi Rasulullah SAW kira-kiranya dia tidak berapa kenal lah. Tak berapa kenal jawab lagu tu. Walaupun memang kehendak Allah SWT berlaku. Memang kehendak Allah SWT berlaku. Betul tu Sayyidina Ali kata tu. Sayyidina Ali kata tu pun berdasarkan hak dia juga. Sebab hak tu kan hak tadi kita baca tu, bila tinggal semaya tu, Allah SWT memegang nyawa-nyawa kamu bila dia kehendaki. Jadi kalau berdasarkan hak tu Sayyidina Ali pegang, tidak salah dia kata tu. Cumanya Nabi SAW tak kena dia kata begitu. Tu dari segi kehendak tu memanglah dengan kehendak Allah. Dan hadis ini kita sudah banyak kali dah jumpa. Semua itu menunjukkan kehendak Allah tu ada. Ini pula hadis pula ni, nak mari hadis ayat Quran tu, beberapa ayat tu sebenarnya banyak. Dalam ayat Quran tu dia hak tu dia mari je. Hadis ni hak ni. Lepas tu hadis seterusnya daripada Abi Hurairah, perbandingan orang mukmin seperti anak pokok. Pokok kecil. Yang mana daun-daun dia tu boleh condong ke sana, condong sini apabila mari angin kan. Tapi tidak patah.
Maknanya orang mukmin ni ada ujian dia, ada cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak kata dia patuh dengan cubaan itu, dia mecok ngaju, kita kata tak. Ada tidak gitu. Bila tak ada ujian, tak ada cubaan tu, dia tegak pula. Begitu. Tidak bermakna orang yang Tuhan beri banyak ujian kepada dia, susah tu, mana Tuhan tidak kenal kepada dia, Tuhan tidak sayang kepada dia. Tidak. Berbanding dengan orang kafir pula, semua pokok yang kokoh, teguh, tegak, mana tak ada gapo-gapo, tak ada condong kau tu, condong kau ni, tak ada. Mana ujian tak ada. Ada kalanya kita tengok ramai juga orang kafir hak susah, hak ada masalah, hak gitu gini. Nak rayaknya ada orang kafir hak lagu ni. Dan kalau ada, itu bukan menjadi ukuran bahawa itu dia lebih, dia istimewa, Tuhan kenal ke dia. Ada, tak boleh menjadi ukuran. Tahu-tahu Allah SWT merebahkannya lah, terbaliklah pokok tu. Apabila mari angin deras sekali, mari cabut. Gitulah. Jadi hak nak sini, idza syaa, hak akhir. Bila Tuhan nak rebah dia, rebah. Jadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mengelirukan, kita tengok sehat dia, tak ada apa-apa, tahu mati, selesai. Tak ada menyusah apa-apa. Hak ni kena cara bertahun-tahun lah. Sakit. Sebelum pada tu macam-macam kesusahan. Jadi nak royak sini, kehendak Allah berlaku. Tetapi itu bukan menjadi ukuran. Dari segi agama ni, bukan menjadi ukuran kepada kelebihan, keistimewaan orang tu. Tak. Semua tu dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah tu kita nak tahu je lagu mana. Supaya kita tahu dah lah, orang mukmin ni kalau dia kena ujian, kalau dia sakit gitu gini, boleh pahala. Itu kehendak Allah je. Tidak kata sia-sia. Lepas pada tu hak ni cerita hak ahli kitab ni. Hak ni pun sudah banyak kali Imam Bukhari buat mari. Jadi hak dia nak ayatnya kepada dia, Tuhan nak beri kepada umat Muhammad ni pahala lebih banyak. Moga dia nak lagu tu. Siapa dia boleh kata gapo ke dia? Hak dia. Hak dia. Gitu. Itu adalah kurniaanku. Aku beri kepada sesiapa yang aku mahu. Jadi Tuhan nak gitu. Jadi kita ni takdirnya, kita ni jadi umat Muhammad lebih istimewa. Jadi kita tak ada pilihan kita juga tu. Tuhan pilih kita. Jadi kita istimewa. Kalau kita bayangkan dengan kesusahan 1000 tahun dulu, dalam gelap, duduk atas pokok kayu, dalam hutan, gapo tu dah. Kalau nak masa tu boleh juga. Kalau Tuhan nak melahirkan pada masa tu gitu. Tapi tidak. Dia nak hari ni. Dia. Saja tua kita lah. Dalam keadaan serba mudah, senang segala-gala. Hari tu dia nak. Nak mana? Jadi kita tak boleh kata apa dah lah. Bila dia nak. Jadi aku kurang ke hakmu tu, aku beri kepada dia ni 2 kali ganda ni. Aku ada ambil hakmu, ke hakmu sepatut dapat. Tak, kata dia. Tapi nampak lebih ni. Jadi supaya orang zaman dulu kalau bakit lah ni buat apa dia kata. Orang zaman lah ni Tuhan tidak jadikan dia orang zaman lah ni. Lagu tu. Allah senangnya kata dia. Banyak kau sukanya. Buat apa Tuhan? Tidak buat. Nak katakan. Tuhan sudah takdirkan. Tuhan nak. Dia tu lahir 1000 tahun dulu. Dalam gelap. Dalam serba kekurangan. Naik kereta lembu. Kau tahunya unta. Kereta kapal terbang tak tahu gap satu. Pada masa tu. Nak kan? Tuhan nak. Supaya banyak orang lain-lain pun lagu tu lah. Itu kehendak Tuhan. Dalam keadaan Tuhan bagi lebih, bagi gotu-go ni, pada hakikatnya kalau tanya Tuhan awak nyaya. Tuhan ambil hakmu kau. Dia bui kau orang ni jadi cerah, jadi selesa zaman ni ambil hakmu, hartamu kau. Dah. Dah.
Lepas tu buat apanya? Itulah kehendak Allah. Itulah yang dikatakan kehendak Allah. Kita tidak tahu hikmah dia. Walau bagaimanapun, kelebihan hak zahir ni tidak menjadi ukuran kelebihan belaka. Hakikatnya Tuhan tidak buat nyaya pada orang zaman dulu dengan sebab dia letak dalam gelap orang zaman dulu. Tak boleh makan makanan proses ni, kita kata. Nak makan gotu, nak makan goni, barang dalam tank kan banyak boleh tu. Barang luar negeri import belaka sekarang ni. Buah-buah boleh belaka. Semua senang. Semuanya senang. Sampai lah ni. Tapi adakah hakikatnya Tuhan buat nyaya kepada orang sampai dulu dengan tidak bui benda ni? Hakikat tu. Sebab kelebihannya bukan benda ni. Benda ni dunia ni sementara sangat. Bagi Tuhan tak ada nilai. Ini bahan ujian saja. Dia dengan zaman dia ujian. Tuhan bui syurga saya serupa je. Orang sampai dulu dengan orang dia apa? Boleh jadi orang sampai dulu lebih baik lagi syurga yang dia dapat daripada orang yang duduk dalam lampu cerah ni. Hak duduk dalam segala kemewahan. Yang menjadi ukurannya hak saya bukan hak lain ni. Sebab hak lain ni tak ada nilai di sisi Allah. Walaupun pada kitanya banyak nilai. Besar nilai dia. Kita tak boleh nak ukur hak ni. Kita kata tak boleh kata buat nyaya. Tak. Sebab nyaya-nyaya ni kalau tak ada peluang untuk buat ibadat, untuk dapat pahala dengan Allah SWT, dengan apa cara? Tak ada peluang orang zaman dulu. Dia tak ada peluang nak naik kapal terbang je. Kapal terbang tu bukan menentukan bertuah atau tidak bertuahnya manusia. Tapi peluang untuk buat kebajikan ada semua. Dengan cara masing-masing ada semua. Tuhan tidak kata bui kepada orang zaman ni ya. Hak tu. Kecuali kalau dia bui kepada orang zaman ni ya peluang. Tu barulah kita berasa nyaya. Dia tak. Hakikat makna hidup duduk dalam dunia ni untuk apa? Adakah untuk kemewahan ini? Kalau untuk kemewahan ini, memang kita nampak tidak serupa lah, tidak serupa. Boleh jadi kita boleh kata, kita boleh kata lah orang nak kata, dia kata tidak adil. Tetapi keadilan itu kena tengok dari banyak sudut. Dia kena tengok sampai ke dalam dia. Jangan tengok dari segi zahir itu saja. Jangan tengok dari segi zahir itu saja. Ini dari segi itu dia kehendak dia. Lepas tu hak lain pun hadis ni pun kita sudah jumpa. Orang Allah SWT tutupkan kejahatan dia. Dia buat benda yang kena had, tapi dia tidak kena had, tidak kena hukum, tidak kena gapo. Ini terpulang kepada Allah. Kalau Allah nak seksa dia, akan nak. Jadi mana kehendak Allah ni dalam dunia, sebelum ada dunia, selepas dunia ni hancur, kehendak Allah ada semacam. Hak tu Imam Bukhari nak ayat. Kehendak Allah ni, kehendak kita sekat mana? Hak dunia ni pun tak habis. Hak akhirat tu tak tahu mana. Usaha ke akhirat, hak 1000 tahun akan datang. Nak lagu mana kita tak tahu. Nak ni kita tahu. Tahu tu orang royak pada kita, orang kempen kita, orang tunjuk barang kepada kita, baru kita tahu. Ya Tuhan ni kehendak dia tu sempurna, lengkap. Sebab apa? Sebab ilmu dia tu lengkap. Kita ni ilmu kita tidak lengkap. Sebab itu kita tak tahu. Jadi dia boleh nak hak akhirat akan datang ni, tak ada lagi ni, tak ada lagi ni akhirat. Dia boleh. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh seksa dia. Kalau Tuhan nak ampun dia, Tuhan boleh ampunkan dia. Boleh. Kalau nak kira-kiranya masuk neraka. Kalau Tuhan ampun, tak masuk neraka. Tak ada lagi ni hak ni. Tak masuk lagi lah ni. Hak mana mati 1000 tahun dulu pun tak lagi. Baru duduk alam barzakh. Baru duduk alam barzakh hak mana mati dah. Alam mahsyar pun tak lagi. Tapi Tuhan sudah nak dah. Nak hak akan datang. Dia nak ayatnya kehendak Tuhan tu sedia kala dan berkekalan. Sama-sama ada. Itu kehendak Tuhan. Kita nak tahu mana ada sama-sama. Tengoklah kejadian dia, ada sama kan? Kalau guni. Tidak ada satu pun sekecil mana pun berlaku tidak di luar daripada kehendak Allah. Kehendak Allah berlaku. Ada banyak benar lah kehendak dia. Banyak benar. Lepas pada tu hak ni pun serupa juga.
Kalaulah Nabi kata, Nabi Sulaiman tu kata insya-Allah, kalau dia kata insya-Allah, nescaya jadi gini-gini. Tapi dia tidak kata gitu. Dia tidak kata gitu. Hak ni Arabi tu pun lagu tu juga. Tahur insya-Allah. Nabi SAW kata begitu. Tahur insya-Allah. Jadi insya-Allah juga. Tu sya'a gapo semua lah tu. Lepas tu adakah dia ni, Nabi Musa ni termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Allah? Itu adalah dia berkait dengan firman Allah SWT, fasa'iqa man fis samawati wal ard wa man fil ard illa man syaa Allah. Man syaa Allah. Bila kiamat tu berlaku, jadi perisai berlaku, tak khabar berlaku. Kecuali orang yang dikehendaki Allah. Ada ataupun dia ni termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Allah. Orang yang dikecualikan oleh Allah ada. Hak tidak perisai. Man syaa Allah tu ada. Walaupun tiup sangka kala tu, rebah berlaku. Bukan semua rebah. Man syaa Allah ada. Nabi kata tu aku tak tahulah. Adakah dia ni termasuk dalam orang hak kecuali. Tapi hak lain-lain perisai berlaku. Tak khabar berlaku. Aku pun tak khabar juga. Dia kata. Jadi janganlah lebih aku daripada Nabi Musa. Hak ni pun kita sudah jumpa. Dah hak naknya tu je. Lepas tu hak Dajjal tu. Hak Dajjal tu pun semuanya dengan kehendak Allah. Kalau Dajjal tak boleh masuk, dengan kehendak Allah. Tak boleh masuk Mekah, Madinah, dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah berlaku. Serupa juga orang lain. Artinya Nabi SAW selalu menanamkan di dalam jiwa dan fikiran umat dia tentang sifat Allah, menghendaki itu. Hak dalam Quran tu suku, hak dalam hadis ni ada semua. Tu dia naknya. Mana Tuhan ni Allah bersifat dengan sifat iradat ataupun masyiah. Masyiah. Bima sya Allah. Kemudian hak lain-lain hak Nabi Musa tu. Lepas pada tu semua tu dia nak menyabitkan hak tu yang berlaku ni. Dia nak menyabitkan hak tu. Dan ada hak akhir sekali ni, hak Muslim baru ni lah kita jumpa dah tu. Hak pergi perang dengan apa-apa Taif tu, tapi tak boleh nak kuasai mereka itu duduk dalam benteng tu. Hak tu lah. Jadi hak ni pun kita akan balik insya-Allah. Nabi sebut insya-Allah. Semua. Jadi ada semua buah insya-Allah. Sya'a tu masyiah. Hak tu hendaknya. Cumanya dia kemuskilannya timbul hak tadilah, beberapa perkara tadi. Kemuskilannya adakah kalau dengan kehendak Allah, siapa dia boleh halang kehendak Allah? Dan bolehkah orang tu kata semoga Allah kan Allah menghendaki begitu, dia buat jahat lah, kita kata dia buat maksiat. Kalau tidak dengan kehendak Allah, mana boleh jadi? Mana boleh jadi? Dah kalau Allah SWT nak, bila dia nak, siapa dia boleh nak halal kehendak dia? Akan berlaku juga. Orang tu buat jahat, misalnya maksiat. Apabila berlaku tu, apalah daya orang ni? Kenapa dia berbuat dalam neraka pula? Misalnya dia mari persoalan lagu tu.
Hak tu lah yang dibincangkan di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi hak ni perbahasan ni sebenarnya hak Imam Bukhari bui tu sedap dah tu, ayat-ayat Quran ke apa tu, hadis-hadis yang main, cuma kita kena perincikan lagu mana pembahagian tu. Jadi secara ringkas kita boleh sebut dululah, iaitu kalau mengikut ulama hadis, hak ni masyiah ataupun iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Hak ni ramailah mana ulama-ulama hadis berkata. Hak cara Imam Bukhari sebut kalau kita perhati molek, memang dia lagu tu. Hak tu kita akan bincang semulalah. Hak Imam Bukhari sebut tu. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu iradah apa tu? Termasuk dalam bahagian mana? Jadi iradah takwiniyah ke ataupun kauniyah ke ataupun iradah diniyah ataupun tasyri'iyah. Hak tu nak tahu. Kadang-kadang yang jadi orang keliru tu, dia jadi capur bau hak tu. Hak tasyri'iyah dia faham sebagai kauniyah. Hak kauniyah tu dia faham sebagai tasyri'iyah. Hak tu jadi bercelaru. Jadi tak faham dan jadi timbul kemuskilan tadi lah. Apa kalau lagu tu? Dia tidak faham hak tu. Dan untuk bincang hak tu kita kena sukulah malam ni nampak ayat tak ada, dia kena sekat tu ya malam ni. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan bincang hak tu. Maknanya dari segi iradat mengikut pandangan Asy'ariyah, Ahlul Nazar, dan mengikut pandangan Ahlul Hadis, apa beza dia? Apa beza dia? Dan hak mana lebih molek? Hak lebih moleknya cara salah. Cara apa nama ni Ahlul Hadis, hak molek. Hak tu akan datang, kita akan nampaklah lagu mana cara dia tu cerah nampak. Tapi mungkin payah juga nak faham. Tapi kalau faham hak tu deliga molek. Kalau faham hak tu insya-Allah lah kita akan sambung minggu depan lah cerita tu. Wallah.